Hai semua, salam sejahtera sekali lagi kepada semua pelajar. Jadi untuk geografi tingkatan 3, kita masih lagi berada dalam bab yang sama, yaitu masih lagi berada dalam bab 1 berkaitan dengan jadwal dan juga graf. Dan minggu lalu kamu sudah berkenalan dengan apa itu jadwal. Bagaimana jadwal ataupun kaedah pengumpulan maklumat untuk membentuk jadwal. Jadi, dengan adanya jadwal tersebut, maka kamu boleh menghasilkan graf. Dengan ada jadwal, kamu boleh membuat graf. Jadi untuk hari ini, kita akan masuk dalam 1.2 berkaitan dengan ciri-ciri dan juga kegunaan graf. Kita tengok kepada graf yang pertama, yaitu graf bar mudah. Nama juga graf bar mudah. Jadi dia sangat mudah ataupun sangat senang untuk dibuat, ataupun dilukis. Jadi kita tengok kepada ciri-ciri graf bar mudah. Graf ini terdiri daripada paksi menegak. Dia ada paksi menegak, paksi mendatar, dia kena ada tajuk dan juga dia kena ada petunjuk. Apa itu paksi menegak, paksi mendatar? Ini dia. Ini menegak dan ini adalah paksi mendatar. Dia dalam bentuk L. Dan dia kena ada tajuk. Ini tajuk. Dia kena ada petunjuk. Ini petunjuk. Maksudnya kamu lukis, kamu punya bar. Jadi petunjuk itu menunjukkan apa yang kamu lukis, apa maklumat ataupun data daripada bar tersebut. Ciri yang kedua, bar dilukis secara menegak ataupun mendatar. Maksudnya di sini kalau kamu tengok bar ini yang kamu lukis adalah secara menegak. Ini maksudnya menegak. Dan ada pula graf yang dilukis secara mendatar. Apa maksud mendatar? Dia macam begini. Mendatar dia begini. Dia ke arah begini ya. Ini mendatar. Tapi graf yang biasa dihasilkan adalah graf menegak lah, seperti yang dalam contoh ini. Dan kalau kamu tengok, ciri yang ketiga, ketinggian bar mewakili kuantiti sesuatu komponen. Maksudnya setiap bar ini dia merujuk kepada bilangan lah. Macam ini yang menggunakan cara murid tingkatan 3 datang ke sekolah. Yang ini dia menggunakan basikal hanya 4 orang. Naik motorsikal hanya 2 orang. Naik bus hanya 7 orang. Jadi ini maksudnya ketinggian bar ini dia bergantung dengan bilangan yang adalah. Dan apa kegunaan graf bar mudah? Graf bar digunakan untuk mempersembahkan data yang boleh dikira. Contohnya orang, kereta, rumah, dan juga lain-lain. Dan graf juga digunakan untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang dikaji. Apa maksudnya menunjukkan perbezaan? Macam cara murid datang ke sekolah adalah berbeza-beza. Ada naik basikal, ada naik motorsikal, ada jalan kaki. Jadi satu graf bar mudah yang lengkap, inilah contoh dia. Dia kena ada tajuk, dia kena ada petunjuk, dia kena ada bar, paksi menegak, paksi mendatar, dan paling penting dia kena ada skala. Dia kena ada skala. Itu adalah graf bar mudah. Manakala graf yang kedua adalah graf garisan mudah. Dia sama saja, cuma tadi kalau kamu nampak tadi dia menggunakan bar. Ini pula menggunakan garisan. Dia hanya garisan begitu saja. Jadi apa ciri-ciri dia? Graf dilukis secara garisan yang panjang. Inilah maksud dia yang panjang. Garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar.
manakala garisan yang landai menggambarkan perubahan yang kecil. Apa maksudnya curam? Oke, curam maksudnya lebih tinggi lah. Oke, curam maksudnya yang lebih tinggi, begini curam. Oke, manakala yang landai adalah yang lebih rata. Oke, yang lebih rata. Manakala garisan mendatar bermakna tiada perubahan yang berlaku pada nilai berkenaan dalam tempo masa tertentu. Mendatar maksudnya rata saja. Oke, dia rata saja. Oke, dia rata saja ya. Dan apa kegunaan graf Bermuda? Oke, graf Bermuda ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu perkara yang mengalami perubahan jumlah atau nilai yang berterusan. Contohnya adalah maklumat berkaitan dengan min suhu bulanan, perubahan penduduk, jualan barang atau produk, pengeluaran hasil tanaman, dan juga lain-lain. Oke, contohnya macam dalam contoh ini, oke, dia merupakan perubahan guna tenaga dalam sektor ekonomi di Malaysia. Oke, dalam sektor ekonomi di Malaysia. Jadi sentiasa mengalami perubahan daripada tahun 2010 sehingga tahun 2014. Maksudnya guna tenaga sektor ekonomi di Malaysia sentiasa meningkat. Oke, dia ada tajuk, dia ada paksi menegak, ada paksi mendatar. Oke. Dan graf yang ketiga adalah graf gabungan. Graf gabungan, oke, dia ini ada spesial sedikit. Oke, graf gabungan adalah gabungan di antara bah dengan graf garis. Oke, maksudnya dia ada bah, dia juga ada garis. Oke, ada graf garisan. Oke, jadi apa ciri-ciri dia? Tengok, merupakan gabungan antara graf Bermuda dengan graf garisan. Menunjukkan dua maklumat yang berlainan dalam satu graf. Maksudnya kalau tadi dalam graf garisan dan juga graf Bermuda dia hanya ada satu maklumat saja. Oke, kalau dia graf itu berkaitan dengan perubahan penduduk sahaja, tetapi graf gabungan dia ada dua. Oke, contoh ini dia. Dia ada hujan dan juga dia ada suhu. Jadi hujan dan juga suhu dia digabung menjadi satu graf, dipersembahkan dalam satu graf. Oke, dan apa kegunaan dia? Untuk menunjukkan perubahan atau perbezaan di antara dua perkara yang saling berkaitan. Oke, dan biasanya untuk graf gabungan ini dia memang digunakan untuk data berkaitan dengan suhu dan hujan. Contohnya, oke, contoh graf bar ini dia merujuk kepada maklumat hujan, manakala graf garisan dia merujuk kepada suhu. Contoh, apabila hujan sedikit, oke, suhu dia adalah rendah. Oke, kamu boleh nampak di sini. Jadi pada bulan Januari sampai bulan di Desember. Oke, jadi dalam graf gabungan ini dia sudah menunjukkan perbezaan ataupun perubahan untuk dua perkara sekaligus. Oke, dan dalam graf gabungan ini sama juga dia kena ada tajuk, dia kena ada paksi menegak, dan juga paksi menegak dia ada dua lah. Oke, dia dalam bentuk U. Oke, kalau graf garisan dan juga graf Bermuda tadi dia hanya dalam bentuk L sahaja kan. Kalau tadi graf Bermuda graf garisan, tapi ini dia dalam bentuk U. Oke, dia ada kiri dan juga kanan. Oke. Jadi untuk hari ini itu sahaja. Kamu sudah berkenalan dengan tiga jenis graf, yaitu graf Bermuda, graf garisan mudah, dan juga graf gabungan. Dan kamu kena tahulah setiap kegunaan dan juga ciri-ciri graf tersebut. Oke, jadi kita akan sambung untuk kelas akan datang lagi. Oke, thank you.